Ala wastawsu bin nisa'i khaira fa innama hunna awalun asiratun indakum. Maksudnya, ingatlah dan hendaklah kamu bergaul baik dengan isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah seolah-olah orang tawanan di bawah kuasa kamu. Iaitu jangan menganiayai mereka. Hendaklah kamu pimpin mereka dengan cara yang membetulkan amalan-amalan agama mereka, serta memberi ajaran-ajaran yang menjamin kebaikan dan berkekalan dalam kebaikan itu. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Nabi kata, ingatlah, hendaklah kamu bergaul baik, yakni dengan isteri kamu. Isteri kamu ni, dia walaupun dia berada di bawah tanggungjawab kamu, di bawah kamu punya tawanan, ada kuasa kamu, tapi tak boleh kamu membiarkan tawanan kamu ni bebas macam tu je. Kita kalau ada tawanan, kalau kita berperang kan, kita ada orang yang kita tangkap, kita bagi juga makan, kita awasi dengan sebaik mungkin. Orang tawanan yang kita tangkap, itu musuh, kita tangkap dia, kita bagi makan, bagi minum, jaga betul-betul macam orang dalam penjara. Jangan sampai terlepas, jangan sampai mati tiba-tiba, jangan sampai bergaduh. Begitulah seorang isteri duduk di bawah tanggungjawab suami. Tak boleh tak makan, tak boleh tak berpakaian, tak boleh buka aurat. Maknanya suami dia kena bergaul baik dan sentiasa menjaga dan mengawasi isterinya. Tidak ada istilah sebenarnya suami cemburu buta pada isteri. Dia cemburu buta macam mana? Cemburu tanpa usaha koreksi, marah ikut dan. Contohnya isteri kerja, suami kata apa? Awak pergi kerja ni mengorat lelaki orang atau kerja? Isteri kerja kedai makan, saya kerja lah bang. Yang awak kerja tu mengorat lelaki orang, saya kerja, saya kata kerja. Tapi ada orang kata awak mengorat lelaki orang. Tidak. Kalau dia kata yang mengorat lelaki orang, sekiranya dia tak nampak, dia telah menuduh isteri dia yang baik melakukan perkara yang tak baik. Kadang-kadang orang pun tak lagi percaya, sentiasa nak melanggar kita dengan isteri kita atau pasangan kita, suami kita tu. Jadi kena usaha periksa dulu terlebih dahulu. Dan sekiranya benar, janganlah kita mencari-cari kesalahan dia. Itu dia panggil cemburu buta. Kalau betul isteri tadi tidak bercakap dengan lelaki lain atau tidak mengorat lelaki lain sebagai contoh, jangan lepas dari itu kita mencari-cari kesalahan. Dan dalam Islam, bahkan Quran ajar kita jangan sesekali kita buat demikian. Dia tak berusaha kita menuduh isteri kita yang baik melakukan perkara yang tidak baik, contohnya zina dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memaksa mereka belajar ajaran-ajaran Islam dan adab-adab secara amali. Umpamanya menegah mereka daripada berpakaian mendedahkan aurat. Berat tugas suami, berat, tapi kadang-kadang tak nampak. Apakah berat dia? Menjaga aurat isteri suami. Berat, tapi kadang-kadang terlepas pandang, buat tak tahu, tak nampak. Kadang-kadang kita banyak bergaduh sebab ni, bab perihal aurat. Sebab tu tuan kena faham, tu kan kita tua ke muda ke, anak dara ke, bujang ke, jaga ke, duda ke, kita kena pantau dia. Kena pantau apa dia? Isteri kita. Dia terlepas tanggungjawab suami, sekiranya apa? Bercerai, mati. Mati pun tengok lah. Kalau mati sebab bercerai, tak ada masalah kan? Jadi kalau mati sebab apa? Masih lagi dalam tempoh perceraian itu. Bukan perceraian kalau kata cerai hidup, tapi cerai mati, berpisah sebab suami dah mati. Sekiranya masih lagi berperangai yang sama, maka suami pun terpalit sekali. Bahkan mak ayah pun terkena sekali, terbias. Itu bahaya. Sebab kita nak mati pun suami kena fikir 2 kali. Bukan orang bukan Islam mati 2 kali fikir. Dia mati 2 kali fikir sebab apa? Duit banyak keluar. Kita mati 2 kali fikir sebab apa? Orang Islam sebab kita meninggalkan anak-anak isteri kita. Sekiranya mereka tak sembahyang, tak letak awal, kita akan bersoal dari esok. Yang lain, ini kesan orang berkahwin. Nak dapat
mesti nak sayang isteri, sayang anak. Betul, berpada-pada. Tapi sekiranya berlaku demikian, tak ada pada-pada lah, kena tibai dalam kubur esok. Nak sayang kena tengok, biarlah bergaduh sekalipun, bertikam nikah, semata-mata apa? Pelihara aurat tadi. Dia tak kira umur, tua ke muda, biarlah kata abang saya dah tua bang, siapa yang nak kat saya, abang mati pun tak ada orang nak kat saya bang. Biarlah apa alasan sekalipun, dia sama mati. Kita tengok sebagai contoh kan, nak kata tua atau muda, aurat wajib dia jaga. Kita bila mati esok pun aurat dia jaga. Orang lelaki kalau kata pusat ke lutut, tak ada orang buka kain tu basuh bengok cebuk. Orang dah mati cebuk bengok, apa orang tak nampak punai dan buntut dia semua orang nampak. Tak ada orang mati jenazah tu. Saat-saat akhir pun dijaga air si mati. Mana boleh tutup aurat dia, gosok, mana berlapis dengan kain. Nampak? Bahkan kita bagi orang yang uruskan najis tu, dilapis dengan kain dengan plastik kan, supaya tak terasa dia punya bentuk dia tu. Ini adab menguruskan orang mati. Tengok, mati pun kena jaga aurat tau. Isteri kita kebiasaan orang perempuan, mana aurat yang beratas sampai ke bawah pun tengok. Adik-beradik anak-anak pun tengok dulu. Kalau anak-anak semua lelaki, tengok. Kalau ada yang perempuan, biar orang perempuan utama kan. Tengok, begitu tahap dia. Walaupun dah mati tu, aurat wajib dijaga. Ini kan hidup. Hidup, saya nak cakap, hidup akan dipersoal esok. Dosa bertambah-tambah. Banyak yang dosa kita kenapa? Antara orang perempuan sebab aurat tadi. Mati kita terlepas sebab apa? Sebab kita tak nak jaga dah aurat, sebab kita dah mati. Melainkan sama ada waktu kita mati, Tuhan buka air kita. Dengan cara apa? Terbuka aurat. Orang tengok. Ni Tuhan buka air kita. Nampak? Sebab itu dekat dunia ni wajib jaga aurat. Yang terbuka apa? Hanya suami isteri saja. Orang asing wajib ditutup dengan sebaik-baik. Jadi kita kadang-kadang bila akhir zaman ni maklumlah, kadang-kadang tak ada kisah pun. Bahkan suami isteri pun tak kisah isteri macam mana tu. Jangan kita lalai daripada itu. Kita sibuk beribadah juga. Tapi saya sebut minggu lepas kan, ada benda kadang-kadang tak perasan dosa yang kita buat. Antara saya sebut apa dia? Salah satunya apa? Aurat isteri itu. Ini kesan orang kahwin. Sama ada usia muda atau dah berumur. Kahwin janda, kahwin muda, kena hati. Sebab kahwin orang ingat nak seronok ni, nak bahagia, tak apa bang. Walaupun kita tak semayang, walaupun kita macam ni bang, kita bahagia bang. Kita tak kacau orang lain. Kubur kita saksi. Biarlah apa pun alasan, tetap kena jaga. Itu kena ingat, sampai mati kena set kembali. Kemudian, tapi kalau tak mampu nak jaga, mudah je. Dia bahasa kasar je lah. Orang kata keluar daripada agama itu kan. Orang hanya orang keluar daripada agama je, dia tak rasa mampu kalau buka aurat. Keluar daripada agama Islam. Tapi selagi mana ada nama Islam, pelihara aurat. Itu.